Semoga tak terhalang barakah untuk kita, Kak Cik. Ustazah, tuan-puan, tarik tangan Abah, cium macam ni, tuan-puan. Ustazah kata, Abah tak pernah berubah, Abah. Ustazah nak tunggu sampai Jeddah, tapi tidak untuk seorang ayah yang subhanallah, tuan-puan, tak malu depan jemaah lain. Hulur tangan pada anak, hulur tangan pada anak. Sampai orang lain kata, kenapa ni, kenapa? Kata acik-acik tu. Yelah, tiba-tiba menangis lambat salam-salam. Lepas tu Abah kata, tak ada apa, anak beranak macam ni lah. Tuan-puan, alhamdulillah kami tak dididik untuk ego, tuan-puan. Sebab itu saya teringat, siapa yang didik kamu untuk sombong? Siapa didik kamu untuk sombong? Siapa didik kamu untuk rasa kamu lebih baik daripada anak-anak kamu? Balik jumpa anak kamu sekarang. Ustazah pusing kereta. Pusing kereta. Masuk dalam rumah, tengok anak tengah menangis. Tengok anak tengah menangis. Sebab apa? Terkilan. Mak nampak kita nak bagi tangan tapi mak jalan terus. Ustazah balik, ustazah peluk anak-anak. Maafkan Umi, Umi khilaf. Maafkan Umi, Umi ikut hawa nafsu. Maafkan Umi. Mungkin tentang Umi yang salah letak. Maafkan Umi. Salam, peluk, ikhlas dengan anak-anak. Dan anak-anak berebut minta maaf. Tuhan, berebut minta maaf. Tak Umi, saya yang salah. Tak Umi, kakak yang salah. Berebut nak minta maaf. Subhanallah, besarnya kesan membuang keegoan dalam rumah tangga. Kita kata dengan anak, ni minta maaf. Kita kata, kamu tu anak, aku ni bapa, aku ni mak. Kita paksa anak kita minta maaf, anak kita pun, yelah, maaf lah mak. Dia kata. Tuan-puan ingat boleh paksa manusia? Kita tak boleh paksa orang, tuan-puan. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang akan membentuk orang keliling kita juga. InsyaAllah. Kalau kita ada tawaduk, manusia lain akan kalah. Orang akan kalah. Tapi kalau kita nak hidup, bawa rumah tangga, jadi queen control, nak ego, nak suruh semua ikut telunjuk kita, baik isteri maupun suami, orang lari, tuan-tuan. Kita mungkin nampak seorang isteri yang seakan-akan taat, tapi dia tidak mengasihi suami dia. Kita mungkin nampak seorang laki-laki yang mungkin, okeylah, ikut je lah cakap kat Timah kau tu. Nama isterinya Timah. Jangan panggil Timah, panggil Fatimah, kan kata adik kat UK. Siapa tengok video dia kan. Tuan-puan, kata suami, ikut je lah cakap akak engkau tu. Cakap je ikut, tapi dalam hati tidak ada rasa kasih dan belas, tidak ada rasa ihsan. Kenapa? Sebab formulasi kehidupan, tuan-puan, apa yang ada dalam hati kita, itulah yang menentukan kehidupan kita seluruhnya. Sebab itu, Ustazah nyatakan perkara yang paling penting untuk menikmati kehidupan berumah tangga ialah memastikan Allah tolong kita untuk kita ingat kepada Allah, untuk kita bersyukur kepada Allah, untuk kita benar-benar melakukan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Noktah. Macam tak payah cakap apa dah kalau Allah tolong. Tak payah cakap apa dah. Masalah kita di mana? Allah tidak tolong. Allah biarkan. Dan Allah tidak zalim, tuan-puan. Kenapa Allah biarkan? Sebab kamu ataupun sebab kita sendiri tidak tahu untuk minta tolong. Kenapa Allah biarkan? Sebab kita sendiri sombong dengan Allah. Hayya 'alas salah. Tak pernah terasa itu panggilan untuk kita. Tak pernah peduli hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sombong atau tidak? Sombong. Ya, macam-macam panggilan, tuan-puan, untuk ajak kita mendekatkan diri pada Allah, tapi kita tak dekat, sombong. Orang sombong dibiar Allah. Orang sombong tidak akan ditolong Allah. Sebab itu Ustazah katakan, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana, tuan-puan. Hidup ini akan jadi mudah ketika mana Allah tolong. Tapi alangkah berat dan seksanya kehidupan ini, tuan-puan, kerana tidak ada pertolongan Allah. Ada orang Allah murahkan rezeki, murah rezeki, senang jalan rezeki. Ada orang, tuan-puan, pagi, petang, siang, malam memikirkan rezeki.
jual itu, berniaga, buat itu, buat ini. Tapi dia mengandalkan kekuatannya semata-mata. Saat sepatut sujud, dia tidak sujud. Saat sepatut qiyam di hadapan Allah, dia tidak berdiri di hadapan Allah untuk salat. Saat sepatut bagi masa pada Quran, dia tak bagi masa pada Quran. Seakan-akan Allah kata, kamu dengan urusan kamu, jagalah hal rezeki kamu sendiri, jagalah anak isteri kamu sendiri, jagalah urusan dunia akhirat kamu sendiri. Allah berlepas daripada urusan orang-orang yang sedemikian. Kembali kepada doa tadi, tuan-puan sekalian. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk ingat kepada Engkau, untuk syukur dengan nikmat Engkau, dan untuk memperbaiki sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Pertama tadi tuan-puan, pertolongan Allah. Pertolongan Allah, 3 perkara yang kita minta sangat. Ingat Allah, syukur pada Allah, husnu ibadatik, buat baik sebaik-baiknya dalam ubudiyah kita kepada Allah. Perlu ustazah sebut dan sentuh tuan-puan, ada satu kekuatan yang sangat utama dalam hidup, namanya ialah kekuatan syukur. Tuan-puan bersyukur tak? Bersyukur kan? Ya, tak pernah merungut kat rumah bersyukur. Dia nak jadi orang yang cantik, dia cantik-cantik ni tuan-puan, dia ada kait dengan syukur dan sabar. Sebab itu perkataan cantik tu jamil kan? Jamil tu disebut dalam Quran, jamil, cantik. Tapi Allah kaitkan jamil dengan sabrun jamil, safhun jamil, dia ada jamil tu. Apa maksud sabrun jamil? Sabar yang cantik. Apa dia sabar yang cantik? Sabar tanpa bersungut, tanpa merungut, tanpa belete. Tu sabrun jamil. Termasuk juga yang cantik ialah kekuatan syukur. Kena bersyukur tuan-puan. Sebab itu kadang-kadang kalau Allah uji kita apa-apa, tapi pergi dekat mana-mana fail syukur kan dia banyak fail dalam otak kita kan? Ya, ada berapa fail dalam otak puan-puan? Fail tudung, ya, fail jubah, baju blouse mana, fail, banyak fail Ada tu, dalam banyak-banyak fail tu kan, tuan-puan, ada fail syukur. Takut lama dah tak update ni, tak refresh ni file ni. Tolong check sikit file tu. Ada apa dalam file tu? Takut dia cuma ada file tapi dalamnya kosong. Tolong check file. Ada satu partition lah, satu file namanya file syukur. Tolong switch on file tu. Tolong semak file tu. Kadang-kadang kita cuma duduk kat file mana, file tak pernah tutup-tutup. Namanya file apa? File masalah, problem. Tak pernah tutup. Ya, dia punya laptop tu, dia cuma slip je. Dia tak tutup. Makna kata kalau tekan je, nampak file tu balik. Kadang-kadang macam tu kita berurusan dengan memori kita. Tak pernah tutup kan tuan-puan? Ni nampak dengan ceramah ni sebenarnya tengah kira hutang kan? Contohlah dia tak boleh tutup file tu. Walaupun kita kata tuan-puan tutup file masalah sekarang tengok kat ustazah, belum tentu tutup. Entah tengah-tengah dengar ni kan, betul kata ustazah, memang suami saya macam itu. Maknanya apa? File tu masih terbuka. Ya, tiba-tiba bila ustazah cakap je, semua balik ke pasangan kita. Memang ustazah, kenapa dia tak datang? Kalau dia datang kena sebiji. Ya, itu makna file tak tutup. Okey, tuan-puan, daripada fail masalah yang banyak tu, pergi tengok dekat fail syukur. Sebab subhanallah, siapa buka open fail syukur, kadang-kadang dengan melihat kepada fail syukur, kita rasa tak payah buka dah fail masalah. Siapa percaya cakap ustazah ni, angkat tangan. Nak tengok siapa percaya tu. Dia kalau tak yakin ni payah ni, macam jual ubat juga ni, ya. Siapa yakin dekat ustazah, angkat tangan. Yakin. Angkat tinggi-tinggi, yakin. Mana boleh tak yakin macam tu, ya. Yakin baru boleh sampai berdiri tu. Saya yakin. Siapa yakin, siapa buka fail syukur, fail problem dia tak nak buka dah. Okey, lagi sekali. Yakin, angkat tangan.
Muslimin ni ada masalah keyakinan ni. Okey, tak apa. Okey. Ustazah yakin tuan-tuan, ustazah yakin. Nak dengar cerita? Ya. Sebab itu kadang-kadang saya terpaksa tuan-puan berkongsi sedikit kehidupan pribadi ustazah sebab ustazah nak membuktikan supaya tuan-puan yakin. Dan ustazah tak ada kepentingan apa nak suruh orang nampak ustazah hebat ke nak buat apa. Kan tak ada kepentingan apa pun, lepas ni pun nak balik dah. Ya, bukan nak ada rumah perempuan kan, tak ada apa, tak ada kepentingan apa. Nak sampaikan asal tuan-puan yakin. Satu ketika dalam rumah tangga ustazah jadi terlalu sibuk dan haru biru. Ya, jadual penuh, kerja lagi, belajar lagi, anak lagi, kan? Dalam masa yang sama mak sakit. Jadi ustazah kena berulang daripada Kuala Lumpur ke rumah, ke hospital ulang. Keraplah sikit berulang sebab mak jarang masuk hospital, sesekali je. Jadi kerap berulang. Cuma nak bagi tahu tenaga seorang perempuan, seorang isteri. Bawa kereta kan. Lepas tu fikiran pun banyak kena berfikir. Jadi okeylah, ustazah kategorikan ustazah ketika itu sedang stres. Akak-akak pernah stres tak? Dengar tu macam tak pernah stres kan ya. Macam heran je stres tu apa? Tengah stres ya, tuan-puan tengah stres. Orang stres ni selalunya semua benda tak kena. Betul kan? Semua benda tak kena. Walaupun ustazah rasa macam ada point juga kenapa ustazah stres. Masih lagi nak membela diri kan ya. Sebelum itu tuan-puan yang budiman, InsyaAllah kita nak gerakkan tabung dana masjid kita. Bukan masjid orang lain tuan-puan, masjid kita. Kadang-kadang orang tak pergi masjid, rasa tak ada kaitan dengan masjid. Tapi ingat, hari kita mati kita dibawa ke mana? Ke masjid. Biarlah masa kita tak ada tuan-puan, jenazah kita diusung di masjid, masjid kata, inilah yang menderma aku dulu. Inilah yang menjadi tapak kepada pembinaan dulu. Biar macam tu tuan-puan. Kita beringat pada hari yang akan datang. Maka siru ala barakatillah. Ustazah harap kita sama-sama semualah ya, sama menyumbang apa yang ada. Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik ya, untuk pengimarahan tabung masjid kita. Dan ustazah minta tuan-puan juga war-warkan kepada sahabat-sahabat, kaum keluarga. Kalau dapat tahu kaum keluarga kita ada rezeki lebih, okey, masjid nak buat bangunan, ya, nak pembinaan, tolong lidah kita biar jadi jalan kebaikan. Sebarkan manfaat kepada orang ramai. Jadi insya-Allah silakan ya untuk tabung digerakkan muslimin dan muslimat. Sambil-sambil tu nak dengar tak cerita ustazah tadi?